Dalam video pertama di saluran kami, kita melawat Museum Seni Universiti Princeton. Universiti Princeton disenaraikan oleh US News sebagai universiti yang terbaik di Amerika Syarikat selama 15 tahun berturut-turut. Ia terletak di bandar Princeton di negeri New Jersey, lebih kurang 82 km dari kota New York. Universiti mula mengumpul seni hampir seawal penubuhannya pada tahun 1746. Transformasi koleksi seninya kepada Museum Seni bermula apabila James McCarthy menjadi Presiden Universiti pada tahun 1868. Pada tahun 1882, Museum Seni pertama ditubuhkan dengan panduan Profesor Universiti Alan Marquand dan beliau menjadi Presiden pertamanya. Presiden-presiden pergantian selepas Marquand terus mengembangkan koleksi seninya melalui pemerolehan dan hadiah daripada alumni universiti. Sejak itu, ia telah mengumpulkan hampir 60,000 karya seni dan lebih daripada 117,000 objek, semuanya telah melebihan kapasiti bangunan museum. Bangunan baru ini direkakan oleh firma arkitek AJ Associates di New York dan menggandakan ruang rantainya kepada 13,500 meter persegi. Pada 31 Oktober 2025, Princeton secara resmi membuka semula pintunya kepada orang ramai. Lebih daripada 21,000 orang melawat museum di dalam 24 jam pertama. Kami melawat museum ini sebulan selepas pembukaan resminya. Muka hadapannya diperbuat daripada permukaan batu yang digilap dan kasar. Ada orang yang mungkin memanggil reka bentuknya perindustrian, tetapi bangunan ini direka dari dalam keluar supaya bahagian luarnya tidak merupakan apa yang ada di dalamnya. Museum baru ini mempunyai pintu di keempat-empat sisi untuk mencipta satu bangunan dengan semua bahagian hadapan dan tiada bahagian belakang, kata Presidennya James Christian Stewart dalam artikel di New York Times. Di luar pintu masuk ada suatu pelegam dinding media campuran mozaik kaca 3 dimensi yang tingginya 11 meter dan menjangkau 209 meter persegi. Karya seni monumental ini merupakan salah satu karya seni khusus tampak yang khas untuk pembukaan bangunan baru 2025. Di dalam dewan masuk belok kanan ada sebuah tangga besar dari abad ke-15 atau ke-16. Tangga seni bina ini pada satu masa dahulu ialah sebahagian daripada teres dalaman sebuah rumah besar di Palma di Mallorca di Kepulauan Balearic. Balustrad dan tiang-tiang juga dari Palma di Mallorca. Mereka didermakan oleh Baron dan Baroness Castle Van Dorn pada tahun 1955 selepas mereka membelinya daripada William Randolph Hearst dan menyepadukannya di rumah mereka di Englewood, New Jersey. Jalan melepasi tangga seni bina dan kita berada di Galeri Selamat Datang. Pameran semasa ini menampilkan set seramik Toshiko Takezu dalam dialog dengan karya seni oleh 9 orang sezamannya. Artis Amerika kelahiran Hawaii ini mengajar di program Princeton dalam seni visual dari 1967 hingga 1992. Takezu belajar seni seramik di Akademi Seni Cranbrook di Michigan di bawah ahli seramik Amerika Finland yang berpengaruh, Maya Gordell.
Naik tangga besar ke tingkat 2, kita berada di Galeri Orientasi. Galeri ini dikelilingi oleh koleksi karya seni eklektik dari akhir abad ke-14 hingga zaman moden. Salinan lukisan seni Jacques-Louis David ini bertukar daripada yang belum selesai di bahagian kanan kepada hampir lengkap di sebelah kiri. Lukisan seni sarjan ini ialah ibu Presiden pertama Museum Alan Marquand yang dikagumi oleh ramai orang kerana pelaksanaannya yang fasih dan terkawal. Dakwat akrilik dan cetakan skrin Warhol pada kanvas menggambarkan Marilyn daripada filem popularnya Niagara. Koleksi seni Eropah museum ini terdiri daripada lukisan, arca dan seni hiasan dari zaman pertengahan hingga abad ke-20. Koleksi ini menawarkan pandangan luas tentang pengeluaran artistik di seluruh benua Eropah. Monet diilhamkan oleh teratai air dan jambatan melengkung di Pameran Dunia 1899 di Paris. Impresionis ini juga mendapat inspirasi dari kampung desa di Normandy, Perancis, di mana dia tinggal. Manet dipercayai diilhamkan oleh opera 1875 oleh Georges Bizet tentang seorang wanita Roma Sepanyol yang bekerja di kilang rokok. Kandinsky diilhamkan oleh hubungan romantisnya dengan salah seorang pelajarnya dalam lukisan seni ini di kampung Kalbus, Jerman. Kandinsky kemudian beralih daripada kiasan kepada abstraksi dalam mengejar ekspresi seni dan potensi rohani. Lukisan seni ini menggambarkan penangkapan penyihir oleh lanun dan penyelamatan oleh ikan lumba-lumba dan nimfa laut. Terselip di sudut galeri Eropah adalah sebuah bilik yang hampir tersorot dari pandangan umum yang menghadapi gelangan pintu masuk. Jangan ketinggalan. Piano besar ini diperbuat daripada kayu tata dan orbolu dan pembuatannya dihargai oleh pemuzik seperti Beethoven dan Chopin. Kaca berwarna dan dicat menggambarkan santo penaun muzik memainkan organ mudah alih. Bilik ini menghadapi juga Dewan Pain Timur di seberang. Museum Seni Universiti ini mula melabur dalam koleksi seni Asianya dalam tahun 1880-an, mencerminkan pelbagaian rantau ini dan kesan pentingnya terhadap budaya dan masyarakat Barat.
Kuan Yin yang duduk dalam keadaan tenang diraja adalah bodhisattva belas kasihan yang tidak terhingga. Dewa Buddha ini yang hampir bersaiz sebenar telah bertahan selama 800 tahun dan masih mengekalkan patina asalnya. Tahun-tahun kebelakangan ini telah menyaksikan penambahan ketara dalam seni Jepun, China, Korea dan Asia Selatan sebelum abad ke-20 bersama-sama dengan karya kontemporari dari seluruh benua. Penjaga kubur tanah ini adalah makhluk hibrid dalam perak dan emas dan hiasan dicat bertujuan untuk menghalau roh jahat daripada si mati. Bilangan patung dan saiz menunjukkan kedudukan penghuni kubur dalam tentera atau status dalam masyarakat. Kepercayaan bahawa harimau mendiami kebun buluh tercermin dalam teks suci agama Buddha Sutra Cahaya Emas. Koleksi seni Amerika telah lama dikaitkan dengan sejarah universiti sejak penubuhannya pada tahun 1746. Koleksi ini tertumpu terutamanya pada lukisan dan potret Eropah Amerika serta dalam lukisan lanskap dari awal ke-18 hingga pertengahan abad ke-20. Lukisan potret George Washington di pertempuran Princeton ini merakamkan penyeberangan Sungai Delaware yang terkenal dan kemenangan yang menentukan di Trenton pada tahun 1777. Bahagian atas bingkai gambar ini dikatakan tiada lagi satu mahkota kerana bingkai itu dahulunya digunakan untuk potret Raja George III dari England. Acar Mama Rogers menggambarkan dia sedang berjalan melalui kota Pompei yang berselerak semasa letusan Gunung Vesuvius dengan tangannya diangkat mengikuti suara seorang pembantu dan pakaiannya berputar secara dramatik di tepi angin. Lukisan kasat ini mewakili lebih daripada satu peringkat dalam kehidupan zaman Victoria di mana kanak-kanak dipandang sebagai elemen hiasan. Koleksi seni Afrika termasuk acar, seramik, tekstil, kerja logam, fotografi, karya kertas dan lukisan. Ia mempunyai koleksi yang luas dalam karya berasaskan tradisi abad ke-19 dan ke-20 dari Afrika Barat dan Afrika Tengah yang merangkumi objek peribadi, topeng, figura dan kerja manik yang asalnya digunakan dalam amalan rohani dan sekular. Koleksi seni Amerika purba merangkumi pelbagai objek dicipta lebih 5,000 tahun dulu dari Chile hingga ke Arktik serta seni dari Mesoamerika, Andes Tengah dan Tanah Genting Amerika Tengah. Koleksinya terdiri terutamanya daripada kerja muda alih dalam seramik, batu, emas, logam dan bahan berharga lain. Dua perkara tentang pasu Princeton. Pertama, walaupun namanya, ia tidak dibuat atau ditemui di Princeton. Sebaliknya, ia mungkin dari Meksiko atau Guatemala. Yang kedua, ia sebenarnya adalah cawan minuman untuk coklat walaupun yang agak besar. Gambaran pada cawan minuman ini ialah dewa yang dikelilingi oleh 5 gundik perempuan.
Museum ini mempunyai sebanyak 27,000 gambar oleh lebih daripada 900 artis. Ia adalah salah satu koleksi museum fotografi terkemuka di negara ini. Koleksinya mencerminkan pergunaan dan peredaran fotografi yang berbagai merentasi sejarah, budaya dan geografi dalam bidang sains, seni, teknologi, perubatan, kewartawanan dan perdagangan. Koleksi seni moden dan kontemporari ini terdiri daripada karya yang diperbuat selepas tahun 1945. Koleksinya meningkat terutamanya dari hadiah daripada artis, alumni dan dana wakafnya. Sejak 2010, koleksinya telah semakin mempengaruhi keluasan dunia dengan artis mewakili 6 benua yang menjemput artis kontemporari yang bekerja di luar Amerika Syarikat ke museum untuk melibatkan diri dengan kurator, fakulti, pelajar dan komuniti melalui kuliah, bengkel dan program lain. Karya seni Jackson yang dilahirkan di Los Angeles adalah pemandangan Dresden di Jerman selepas pengeboman oleh tentera British dan Amerika pada tahun 1946. Beliau menggunakan kayu terbakar dan pelumbun pada panel kayu untuk mencipta semula kemusnahan banda itu. Karya seni Onozuke yang dilahirkan di Nigeria ini diperbuat daripada beribu-ribu manik semanik berlapis dan biji kelapa sawit kering yang ditenun bersama dawai tembaga. Jika anda mengalami suatu fenomena yang dipanggil keletihan museum dan berasa hendak berbaring, jangan risau. Di dalam museum ini ada banyak bangku-bangku dan bilik tontonan di seluruh tingkat 2 untuk berehat. Karya seni Irish ialah salah satu seni khusus tapak lain yang khas untuk pembukaan 2025. Bilik tontonan adalah momen lensa yang menawarkan pemandangan kampus universiti di luar. Siap berehat, mari kita singgah di Galeri Seni Mediterania Purba. Princeton mempunyai sejarah panjang penyelidikan arkeologi di Roman Syria melalui perjanjian Partash. Koleksinya dibina dengan ketara penemuan daripada pengalian di Antioch on the Orontes yang membantu ahli akademik mempelajari laluan perdagangan purba kehidupan seharian dari Yunani Hellenistik hingga zaman Uthmaniyah. Koleksi objeknya termasuk arca marmer, mozaik polikrom dan lebih daripada 7,000 objek seni Mediterranean dan Byzantine purba. Beberapa koleksi yang berharga bukan ada pada paras mata tetapi di lantai. Di mozaik ini, Tuan Yunani muzik dan ramalan selepas terkena anak panah kubik sangat terpingkat dengan Daphne yang telah berjanji dengan kultus dewi pemburu darah Diana. Tingkat kedua dekat galeri koleksi silang ada satu lagi turapan mozaik. Di atas menggantung satu lagi karya seni yang khas untuk pembukaan 2025. Museum ini memaparkan kira-kira 4,000 karya seni dan objeknya yang hanya merupakan sebahagian kecil daripada jumlah koleksinya. Beberapa objek dalam koleksi itu dipaparkan dalam bekas kaca bersepadu yang memuatkan kira-kira 400 pasu, mangkok dan objek lain memandang ke bawah ke Dewan Besar dari tingkat 2.
Ada satu lagi turapan mozaik yang terbesar sekali dan ia terletak di tingkat pertama bersebelahan dengan Dewan Besar. Mozaik ini menggambarkan pertandingan minum antara seorang bidadari mitos Yunani dan Tuhan Yunani Wain. Dewan Besar ini ialah satu dewan fleksibel yang dilengkapi sebagai ruang istirahat dan boleh berfungsi sebagai dewan kuliah atau ruang persembahan dengan tempat duduk gaya auditorium yang boleh ditarik balik. Di sebelah Dewan Besar adalah kedai muzium yang mempunyai banyak jenis oleh-oleh untuk semua. Di luar kampus di tepi Palmer Square ada pun sebuah kedai muzium. Jika merasa lapar, restoran Mozaik berada di tingkat 3. Pada masa ini, ia hanya buka untuk sarapan pagi dan makan tengah hari dan ditutup pada hari Selasa dan Rabu. Ada banyak pilihan lain di Bandar Princeton. Pada bulan-bulan yang lebih panas, pasar tani berada di Heinz Plaza di Jalan Witherspoon setiap hari Khamis. Dan jika memerlukan rehat lagi, merehatlah di Perpustakaan Awam Princeton. Muzium Seni Universiti Princeton mempunyai satu galeri seni kecil di Jalan Nassau yang dipanggil Bainbridge House yang mempamerkan karya seni oleh artis yang sedang berkembang. Jika anda menikmati video ini, sila klik pada butang suka di bawah atau langgang saluran kami. Sehingga video seterusnya, nikmati seni abstrak Leni Pakai Moranti di Rumah Bainbridge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.